Hai semua, selamat sejahtera. Nama saya Tarshin Tenegaran. Hari ini saya akan membentangkan tentang pengenalan bagi penderaan warga asing di Malaysia. Setiap manusia di dunia ini mempunyai hak untuk hidup sihat dan bebas dari keganasan. Setiap tahun, sekurang-kurangnya 2,000 orang di Malaysia dilaporkan menjadi mangsa penderaan, terutamanya dalam kalangan warga asing. Definisi bagi penderaan merujuk kepada perbuatan mendera yang boleh mewujudkan kes. Penderaan ini dapat memberikan impak yang banyak terhadap mangsa tersebut dari segi fizikal, mental. Penderaan terbahagi kepada beberapa jenis, antaranya ialah penderaan fizikal, seksual, emosi dan juga secara lisan. Terdapat ramai pemilik kedai yang mengambil warga asing sebagai pekerja mereka. Walaupun ramai warga asing berada di Malaysia tanpa izin, iaitu parti, ada juga segelintir warga asing yang bekerja di Malaysia dengan permit yang sah. Tujuan ramai warga asing di Malaysia ialah bagi bekerja sebagai buruh asing. Hal ini dikatakan demikian kerana kepesatan sektor perindustrian di negara kita telah mewujudkan banyak peluang pekerjaan. Oleh itu, negara kita memerlukan banyak tenaga kerja, tidak kiralah dalam bidang profesional maupun bukan profesional. Keperluan tenaga pekerja ini jugalah yang telah mendesak negara kita untuk mengambil tenaga pekerja, khususnya dari negara jiran seperti Indonesia, Filipina, Bangladesh, Thailand dan Myanmar, bagi membantu pembangunan negara kita. Kemasukan tenaga kerja dari luar negara ini adalah bertujuan untuk membantu pembangunan negara kita dan sekaligus boleh mengeratkan hubungan yang baik antara negara Malaysia dengan negara-negara ASEAN yang lain. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angelina binti Sulaiman, mempunyai chips F21E1096. Hari ini saya akan menerangkan tentang faktor atau sebab penderaan dalam kalangan warga asing. Faktor penderaan dalam kalangan warga asing adalah berpunca daripada sikap majikan. Kebiasaannya, penderaan ini berlaku jika warga asing yang bekerja tidak patuh akan arahan majikannya atau bersikap malas dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, beliau memaklumkan bahawa tentang janji kerajaan untuk melindungi mana-mana kes berkaitan penderaan yang bukan sahaja melibatkan pembantu rumah, malahan semua pekerja asing. Ini adalah senarai contoh penderaan warga asing. Terdapat banyak isu tentang kes penderaan warga asing pada setiap hari sama ada di dalam berita atau akhbar. Ramai menganggap bahawa isu penderaan ini terjadi oleh sikap majikan, tetapi ramai tidak tahu kisah di sebaliknya. Kebanyakan kes penderaan ini berlaku disebabkan oleh sikap sambil lembut, tidak menepati kehendak majikan serta perkhidmatan yang tidak setara dengan jumlah gaji yang akan diberikan kepada pekerja asing atau pembantu rumah. Maka, ini akan menyebabkan kes penderaan sehingga menyebabkan kecederaan atau kematian. Pekerja asing yang tidak mempunyai kemahiran dalam pengurusan sesuatu akan menyebabkan majikan tertekan dan berkemungkinan untuk tidak dapat mengawal perasaan marah dan seterusnya akan menimbulkan perkara yang tidak diingini. Penderaan warga asing yang teruk berkemungkinan akan dikenakan tindakan oleh pihak berkuasa. Terdapat juga sesetengah pihak memberi penderaan secara lisan yang boleh meningkatkan tekanan seseorang pekerja asing yang akan menyebabkan mereka lari ke negara asal mereka. Sekian, terima kasih. Hai, nama saya Muhammad Syafiq bin Muhammad Hiu daripada kos SEL, nombor menteri F21A11114. Pertama sekali saya ingin bercakapkan tentang tenaga buruh. Majikan sentiasa menggunakan tenaga buruh yang banyak bagi menyiapkan bangunan-bangunan yang bertingkat-tingkat, iaitu skyscraper. Pekerja asing yang itu dipaksa bekerja untuk menyiapkan bangunan itu dan membayar hutang mereka. Selain itu, keadaan kehidupan mereka, tempat kediaman mereka sentiasa dalam keadaan selekeh dan merupakan bangunan yang haram. Air minuman mereka pula merupakan air untuk membersihkan diri. Keadaan rumah asal mereka lebih jauh lebih baik daripada rumah yang mereka bekerja sekarang. Selain itu ialah isu perkauman. Terdapat juga rakyat Malaysia yang berperkauman terhadap mereka, iaitu pendatang asing. Walaupun mereka berpakaian kemas dan buku dijarah, mereka juga dipengaruhi oleh budaya barat. Ini menyebabkan mereka memandangkan sejarah terhadap masyarakat lain. Ini menyebabkan pekerja asing itu tersindir dan menyebabkan dia malu serta menyebabkan penderaan mental yang tidak sengaja, iaitu boleh menyebabkan anxiety ataupun kemurungan. Selain itu ialah penderaan mental dan fizikal. Di samping itu, pekerja asing juga tidak dijaga baik dan dijaga baik oleh majikannya dan malah mereka didera dan diseksa oleh majikannya sebelum dia ingin pulang berhenti bekerja dan pulang ke rumah ke tanah air. Dia dikutuk oleh majikannya dan diugut yang dia akan mati apabila pulang ke tanah air. Seterusnya ialah penipuan. Pekerja asing yang tidak berdaftar yang bekerja di Malaysia yang setelah pulang ke tanah air mereka mendapati bahawa hutang mereka semakin banyak yang bukannya berkurang, iaitu disebabkan hutang pinjaman visa yang sepatutnya ditanggung oleh majikannya. Seterusnya ialah ancaman perhutang ataupun keganasan seksual. Selain itu, terdapat juga pekerja asing, terutama kali pekerja asing wanita yang dijadikan tempat pelepasan nafsu majikannya dan menjadi pelacur murahan sebagai sumber pendapatan lebihan majikan. Selain itu ialah penahan gaji. Pekerja asing yang dipati bekerja lebih masa dan dibayar upah yang sedikit. Sebagai contoh, gaji yang pekerja sudah bekerja selama 3 bulan hanya dibayar selama sebulan. Walaupun mereka bekerja sebulan dan dibayar sebanyak gaji sebulan,
jumlah gaji itu dipotong sebanyak 15 hari walaupun mereka tidak pernah bekerja. Sekian, terima kasih, itu saja daripada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Daniel Alif Aikal bin Abdul Khairul akan membentangkan permasalahan yang dikaji dari sudut kaitan falsafah pendidikan kebangsaan. Apakah itu falsafah pendidikan kebangsaan? Yang merupakan dasar pendidikan yang dilaksanakan di Malaysia, menekankan usaha memperkembangkan potensi individu dengan lebih berkesan. Tujuannya untuk melahirkan insan yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan banyak lagi. Dari sudut pandangan saya, isu pendaraan terhadap warga asing ini sangat bertentangan dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Budaya negatif ini menjadi suatu kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, sehingga kan insan yang kurang bernasib baik ini dilayani buruk dan ditindas oleh masyarakat kita sendiri. Jika ditelusuri, lemah kefahaman pentingnya falsafah pendidikan kebangsaan ini menyebabkan terbantutnya memperkembangkan potensi individu dan merosakkan pemikiran ke arah yang salah. Kita ambil contoh sikap tamak dan holobah yang telah wujud dalam diri, menyebabkan segelintir masyarakat ini menganggap warga asing ini sebagai alat untuk mencapai niat jahat yang hanya berlandaskan hawa nafsu. Oleh yang demikian, pendaraan tidaklah wajar dilakukan dalam kehidupan kita, meskipun kita ini berbeza status, bangsa, agama sekalipun. Tambahan dari saya, dasar falsafah pendidikan kebangsaan ini tidak diterapkan dalam kehidupan, menyebabkan kita sebagai masyarakat Malaysia ini terlibat dalam budaya-budaya negatif seperti ini. Marilah kita mengambil contoh pengajaran daripada peribahasa ini kerana titik nila rosak susu semulanga yang membawa maksud kerana tindakan salah seseorang itu mendatangkan kesan buruk kepada semua orang. Falsafah pendidikan kebangsaan ini merupakan tunjang kepada pembawa kejayaan kepada Malaysia, maju dalam pendidikan, melahirkan insan yang berkualiti dalam berbagai aspek. Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya akan membentangkan permasalahan yang dikaji dari sudut kaitan falsafah di bawah tajuk rukun negara. Dalam prinsip rukun negara, iaitu prinsip yang pertama, kepercayaan kepada Tuhan, menjelaskan bahawa tindakan penderaan amat berlawanan dengan pandangan agama. Hal ini kerana penderaan akan memberikan kesan negatif terhadap individu, agama, bangsa dan negara. Isu penderaan ini berlaku kerana terdapat segelintir masyarakat yang tidak menerapkan ajaran agama dalam kehidupan seharian. Tanpa ajaran agama, masyarakat akan mudah terjebak dengan tindakan negatif seperti penderaan. Seterusnya, prinsip rukun negara yang kelima, iaitu kesopanan dan kesusilaan. Dalam prinsip rukun negara ini menyatakan bahawa masyarakat haruslah mempunyai nilai kesopanan dan kesusilaan, tetapi penderaan terhadap warga asing tetap berlaku di negara kita. Apabila penderaan terhadap warga asing berterusan berlaku, imej negara akan terjejas yang disebabkan oleh segelintir masyarakat. Jelaslah bahawa kesan dari penderaan ini menimbulkan krisis kemanusiaan yang teruk. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan pembentangan kepada pembentang seterusnya. Sekian, terima kasih. Topik seterusnya ialah konsep kesejahteraan. Masyarakat semakin terpesong daripada konsep kesejahteraan yang telah lama wujud di negara kita. Isu penderaan terhadap warga asing semakin menular di Malaysia. Tanpa disedari, rakyat Malaysia sendiri yang melakukan perkara negatif ini. Namun begitu, semangat perpaduan yang ada pada rakyat Malaysia semakin terhakis disebabkan budaya negatif. Golongan dewasa dan remaja juga turut terlibat dalam isu ini kerana lemah dalam pegangan ilmu. Ilmu pengetahuan yang lemah tentang konsep kesejahteraan menjadikan golongan tersebut cenderung melakukan perkara negatif. Segelintir masyarakat pula leka dan tidak berfikiran luas akan buruknya budaya penderaan ini. Malah perkara ini mendatangkan banyak kesan terhadap semua pihak. Setiap tindakan negatif yang dilakukan mencerminkan etika seseorang itu lari dari konsep kesejahteraan. Ini kerana tindakan negatif ini dipandang buruk oleh semua negara di dunia ini. Bukan itu saja, isu pergaduhan, pertelingkahan dan penindasan turut berkait rapat dengan isu penderaan warga asing ini. Oleh itu, konsep kesejahteraan hendaklah dipupuk dalam kalangan masyarakat ini Malaysia bagi menjamin kehidupan yang lebih selesa, harmoni serta kesejahteraan negara kita. Kita tak boleh menindas warga asing atas dasar perbezaan agama, bangsa maupun status negara. Bab kata pepatah Melayu, sikap ini seperti berluka melepaskan pucuk masing-masing. Seterusnya, saya persilakan Atirah untuk topik yang seterusnya. Terima kasih. Terima kasih Adria. Nama saya Nur Atifti Zaiman, nombor metra F21A1219. Saya akan meneruskan pembentangan yang seterusnya, iaitu langkah-langkah untuk mengatasi penderaan dalam kalangan warga asing. Langkah yang pertama ialah tidak mendiskriminasi warga asing. Apa itu diskriminasi? Diskriminasi merupakan suatu amalan yang biasa dijumpai dalam kalangan masyarakat kini. Ia berpunca daripada kecenderungan manusia untuk membeza-bezakan manusia. Diskriminasi kebiasaannya berlaku terhadap warga asing atas alasan agama, ras, keturunan, warna kulit dan jantina.
Langkah yang seterusnya ialah memperkasakan akta berkaitan warga asing yang didera. Akta apakah yang berkaitan dengan pendanaan warga asing? Akta yang berkaitan ialah Seksyen 12 dan 13 Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007 atau dikenali sebagai ATIPSEM dan akan dikenakan penjara maksimum 15 tahun atau denda. Hal ini dikatakan demikian perlu mengetatkan undang-undang supaya warga asing yang bekerja di sini tidak ditindas dan tidak akan didera. Berdasarkan kes yang pernah berlaku sebelum ini, kerajaan perlu memandang serius tentang isu penderaan warga asing ini. Penguatkuasaan akta ini dapat membantu mengurangkan isu dan kes penderaan terhadap warga asing. Sekian sahaja daripada saya dan saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada pembentang seterusnya. Sebagai rumusan, semua manusia mempunyai hak untuk hidup bebas daripada keganasan. Kebanyakan pendatang asing yang diseruduk masuk bukannya sukarela, tetapi dipaksa. Hal ini memberi kesan buruk terhadap kemakmuran dan keharmonian negara, serta meratakan impak negatif kepada bangsa, negara dan agama. Pihak kerajaan perlulah memandang serius akan perkara ini dengan mengkaji semula kes penderaan seperti ini. Orang ramai perlulah berani bersuara apabila penindasan berlaku. Apabila kerajaan dan rakyat bersatu, masyarakat akan hidup aman dan sejahtera serta dapat meningkatkan imej negara di mata dunia.